Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bil lisani wa syarah. استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Risalah Tauhid muka 25 Rumi Jawi muka 16. Ketiga, kita membahaskan sifat yang wajib bagi Allah. Yang ketiga, iaitu baqa. Kita dah bahas agak panjang lebar. Maksud baqa, kekal. Yang mana kekal tu kita luaskan perbahasan. Bukan sekadar kekal dengan maksud tidak binasa. Tidak binasa dengan maksud kekal selama-lamanya. Kita juga bahas kekal dari segi apabila berubah, maka ianya tidak kekal. Bila berubah, maknanya tak kekal. Berubah ni kita bahas lagi dalam. Sama ada berubah ni mungkin juga berubah jenis, berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Contohnya keadaan biasa kepada tiba-tiba suka, seronok, tiba-tiba marah. Tu berubahlah tu. Bila berubah, tak kekal. Kita bahas sampai ke situ. Maka kekal Allah ni kekal sungguh. Kekal sungguh. Jika mula-mula marah, lepas tu sayang, maka berubah. Bila berubah, tidak kekal. Dia lawannya. Bila sebut kekal, lawan kekal ni tak kekal. Tak kekal ni sebenarnya berubah. Berubah tu tak kekal lah. Macam mana nak faham berubah tu tak kekal? Bila ni satu keadaan, tiba berubah kepada keadaan yang lain. Ya? Maka yang lama ni tak ada dah lah. Kalau kata mula-mula marah, lepas tu sayang. Mula-mula marah, lepas tu sayang. Jadi mula-mula marah, lepas tu sayang. Sekarang ni sayang. Maka yang tak kekal tu apa? Yang tak kekal tu marah. Marah dah tak ada. Tak kekal. Kita bahas sampai ke situ. Siapa yang tak dengar, tak masuk, boleh dengar rakaman dekat YouTube. Sampai ke situ. Keadaan biasa. Normal, biasa. Lepas tu, suka. Lepas tu, sukalah, sayang. Maka yang keadaan biasa tadi telah tak ada lah. Sebab dia telah berubah daripada keadaan biasa kepada sayang. Jadi maknanya yang baru tu sayang. Yang lama tu biasa. Biasa tu mana? Dah tak ada lah. Sebab dah berubah kepada sayang. Maka jika kita kata Allah begitu, kita salah faham. Itu perbahasan lepas. Kita bahas sampai tahap tu. Allah murka, Allah marah kan. Semua tu berubah lah tu. Berubah daripada satu keadaan satu kepada satu. Berubah tak ada masalah sangat. Yang ada masalah bila berubah, yang lama tu tak ada. Pergi mana yang lama? Dah tak ada. Tak ada tu tak kekal lah. Sedangkan Allah baqa. Kita bahas sampai ke situ. Okey.
Jadi mudah-mudahan dapat kita faham itu adalah pinjaman sahaja. Kata pinjaman Allah marah, Allah sayang, Allah murka, Allah tak suka. Itu semua pinjaman kata, pegangannya bukan gitu. Itu berubah tu, tak kekal tu. Muka surat 16, 3 daripada bawah. Jawi, Rumi, muka surat 25. Masih lagi, kita baru habis satu baris baru. Yang ketiga, sifat Allah yang ketiga iaitu baqa. Baqa artinya kekal. Maksud kekal sentiasa ada. Sentiasa ada, tanpa, tidak berubah. Tiada akhir. Jadi tiada akhir ni, kalau macam kita mati. Allah tidak ada akhir. Kekal lah. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Itu yang kita bahas. Kemudian, ada lagi sikit. Sabar dulu. Ada lagi sikit perbahasan. Jadi kita dapat faham, setiap yang tidak kekal itu adalah makhluk. Tidak kekal dia ada makna lain, iaitu berubah. Jadi tukar. Setiap yang berubah adalah makhluk. Maka Allah tidak berubah. Sebab tu kita bahas juga berkaitan dengan takdir. Takdir Allah tidak berubah. Sebab jika berubah, yang lama tu binasa. Yang barulah pula ada. Jadi kita dapat faham bahawasanya perkara besar, saya ulang balik benda besar ni. Benda besar adalah bagi manusia, sayang adalah sentuhan kalbu, jiwa yang terhasil daripada sensitiviti dekat hati kita bila mengalami sesuatu. Akan ada perasaan sayang, ada perasaan suka, perasaan seronok, kasih dan sebagainya. Apabila terkesan dengan melihat ataupun mengalami sesuatu, maka dia telah berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah tidak begitu. Allah tidak terkesan dengan sesuatu. Subhanallah, Maha Suci Allah tidak berubah. Maksud Allah, kasih sayang Allah adalah Allah bagi rahmat dengan limpah kurnia yang Allah bagi. Kehendak Allah, Allah yang nak jadi gitu. Dan kehendak Allah, kekuasaan Allah mutlak, tidak terkait dengan apa-apa. Bila buat sesuatu, Allah sayang. Itu sekadar pinjaman perkataan sahaja, pinjaman bahasa sahaja. Allah tidak terkait, tidak terikat dengan sesuatu, tidak terpaksa, tak jadi gitu. Jadi natijahnya, keputusannya, maksud berubah adalah tidak kekal. Setiap yang tidak kekal adalah makhluk, maka setiap yang berubah adalah makhluk. Maka setiap yang berubah juga bukan Tuhan, kerana ia sifat kekurangan. Kita tengok hubung kait baqa, kekal, dengan qidam. Hubung kait qidam yang kita mengaji sebelum ni, sifat yang kedua, dengan baqa, kekal. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Tidak ada permulaan, maksudnya qidam, tidak ada kesudahan, maknanya baqa. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Mana hubung kait dua sifat? Hubung kaitnya adalah, kita tengok makhluk. Allah cipta kita. Allah cipta makhluk. Allah cipta kita. Maka Allah binasakan kita. Bila Allah cipta kita, maka yang membinasakan adalah yang menciptalah. Sebab dia berkuasa untuk mencipta, maka dia juga berkuasa untuk membinasakan. Itu kaedah dia. Sebab Allah yang mencipta, maka Allah je lah yang layak untuk membinasakan. Orang lain tak boleh. Jadi, kita faham apabila kita dicipta, automatik kita binasa. Bila kita tidak kidam ni maksud daripada tak ada, kidam tu daripada tak ada kepada ada kan. Kidam tu, kita ni maksud daripada tak ada kepada ada. Maksudnya, apabila kita tidak kidam, maksudnya kita daripada tak ada kepada ada, kita ni. Tidak kidam lah. Automatik kita ni binasa. Automatik. Dia jadi gitu.
Walaupun dua tu perkara yang berbeza. Apabila kita daripada tak ada kepada ada, tak kidam, daripada tak ada kepada ada, barulah maknanya kita baru. Tak ada kepada ada tu kan baru. Automatik kita binasa. Dia automatik kat situ. Walaupun binasa ni perkara lain, daripada tak ada kepada ada, baru, lain. Dua cerita yang berbeza. Tak ada kepada ada, itu cerita awal. Tidak kekal, binasa, itu cerita akhir. Dua cerita berbeza, tapi sebenarnya dia ada hubung kait. Apabila dia tidak ada, bila dia daripada tak ada kepada ada, maknanya dia baru, dia tidak kidam, automatik dia binasa. Automatik. Dia automatik. Dia tak boleh sebaliknya. Bila dia tu binasa, automatik dia ada permulaan. Automatik dia tu baru. Apabila binasa. Contohnya kan, kita ambil ni terbaling. Oh, binasa. Rosak, binasa. Hilang, kita bakar, terbakar, binasalah. Automatik dia baru. Automatik. Tak payah fikir pun, automatik. Bila asalnya tak ada. Masuk kilang, buat jadi mouse. Mouse pula. Jadi remote. Jadi remote. Bila jadi remote, maknanya daripada tak ada kepada ada lah. Masuk kilang, jadi remote. Maknanya dia barulah. Tak ada kepada ada ni baru. Automatik dia binasa. Automatik. Tak payah try pun, automatik. Bila binasa, automatik dia baru. Bila dia baru, daripada tak ada kepada ada, automatik dia binasa. Hubung kait. Macam tu juga, kalau dia tu tidak ada permulaan, qidam. Dia tidak ada permulaan. Automatik dia kekal. Sama. Dia macam sipir. Jika dia tu kekal, automatik, jika dia kekal, automatik dia tidak ada permulaan. Dia tu bukan baru. Dia tidak baru. Qidam. Automatik. Kita nak cari hubung kait. Hubung kait. Hubung kaitnya adalah apabila ianya dicipta daripada tak ada kepada ada, baru, maka yang merosakkannya, yang boleh mentiadakan dia adalah yang menciptakannya. Gitu. Itu kaedah lah. Memang gitu. Jadi, kita dapat faham, makhluk dicipta. Maka automatik makhluk ni bersifat binasa. Automatik. Dan yang membinasakan adalah yang menciptakan. Automatik. Ya. Yeah. Jadi, sekarang ni kita dah terbukti Allah tu tidak ada permulaan kan? Dah bincang sebelum ni. Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Allah tu bukan baru, tidak baru. Bukan baru, tidak ada permulaan. Buktinya, kalau Allah ada permulaan, maknanya adalah yang jadikan Allah. Yang kita bincang sebelum ni lah. Panjang lebar berkaitan qidam. Bila Allah ini bukan qidam, maknanya Allah ni baru. Sebab qidam lawannya baru. Bila Allah ni baru, maknanya mestilah ada yang menciptakan Allah. Bila ada yang menciptakan Allah, Allah tu bukan Tuhan lah. Yang menciptakan Allah itulah Tuhan yang sebenar. Yang kita bincang sebelum ni. Jadi setelah kita bincang panjang lebar, maka kita dapat keputusan bahawasanya Allah ini qidam, iaitu tidak ada permulaan. Allah ini bukan baru. Tidak diciptalah. Bukan baru, tidak ada permulaan. Kita sebelum ni, kita tak ada. Sekarang kita ada. Allah sebelum tu tak ada, sebelum tu ada. Dia panggil ada. Adanya Allah, wujudnya Allah tidak ada permulaan. Ya. Yeah. Secara automatik, Allah itu baqa, kekal. Sebab apa? Kaedahnya, apabila ianya dicipta, daripada tak ada kepada ada, ianya dicipta, maka dia automatik binasa, yang mana yang cipta dia tu yang membinasakan dia. Itu memang kaedah kita dah, kan? Jadi apabila Allah tidak dicipta, ataupun tidak baharu, ataupun qidam, tidak ada permulaan, automatik kekal. Sebab siapa yang nak musnahkan Allah? Siapa nak musnahkan? Sebab Allah itu tidak ada permulaan, dengan maksud tidak dicipta, tidak ada permulaan. Jadi bila macam tu, tak ada siapa lah yang boleh musnahkan dia. Sebab tu dia kekal. Boleh tak? Kerana tu, boleh tak kita kata gini? Apa bukti, apa dalil, bukti, dalil
Allah itu kekal. Dalilnya adalah Allah itu tidak ada permulaan. Boleh tak? Boleh. Kita fikir dalil macam-macam. Sebenarnya dalil dia ada dalil mudah. Mudah je dalil. Apa dia? Apa bukti Allah itu kekal? Apa dalil? Alasan Allah itu kekal. Alasan Allah kekal adalah Allah tidak ada permulaan. Kat mana connection dia? Connection ni saya jelaskan tadi. Itulah connection dia. Boleh saya kata gini. Apa dalil Allah itu tidak ada permulaan? Qidam. Allah itu tidak ada permulaan. Tidak baharulah. Bukan baharu. Tidak ada permulaan. Ataupun qidam. Apa bukti? Apa dalil? Dalilnya Allah itu kekal. Allah kekal. Dikatakan kata. Allah kekal itu kekal. Kita bukan nak cerita kekal. Kita nak cerita apa bukti Allah tidak ada permulaan. Allah itu qidam. Apa buktinya? Mana dalil? Allah tidak ada permulaan. Mana dalil? Dalilnya Allah itu baqa', kekal. Kalau yang orang dia tak nazar, dia tak memerhati, dia tak dapat faham. Itu dalil dia lah tu. Cuma janganlah kita guna dalil ni kepada orang yang tak mengaji, yang tak belajar, jangan. Sebab dia akan tak pelik. Dia takkan dapat connection tu. Dia kena belajar dulu, kena faham dulu. Barulah, iyalah. Apa dalil kita ni? Kita tu masuk makhluk tak kekal, binasa. Apa dalil kita ni binasa? Dalil kita binasa adalah kita ada permulaan. Ada permulaan apa kena-mengena dengan ni? Aku tanya, apa dalil manusia ni binasa? Makhluk ni binasa. Apa dalilnya? Dalilnya makhluk ni ada permulaan. Nak connection tu dia pergi. Dia kena nazar, dia kena fikir. Bukan fikirlah, tak fikir sangat pun kan. Dia kena belajar. Apa dalil makhluk ni tak kekal? Dalilnya dia ada permulaan. Apa dalil makhluk ni ada permulaan? Kita ni ada permulaan tak? Kita ni baharu tak? Ada permulaan tu baharu samalah. Saya guna perkataan ada permulaan. Boleh juga guna perkataan baharu. Benda sama je. Boleh kata tidak qidam. Boleh juga. Sama je. Jadi, apa dalil kita ni manusia kita. Apa dalil kita ni baharu? Apa dalil kita ni ada permulaan? Boleh kita kata dalil kita ada permulaan, tengok surat beranak kita. Surat beranak tu kan kita ada hari apa, pukul berapa. Surat beranak, boleh juga pakai dalil tu. Dan dalilnya, apa dalil kita ni ada permulaan? Dalilnya 100 tahun lepas kita tak ada. Jadi orang boleh layan buruk lagi. Dia kata, ya ke? Entah 100 tahun lepas kau dah ada. Kau tak ingat? Kau ingat-ingat umur kau 7 tahun. Baru ingat sikit-sikit. Sedangkan kau dah ada lama. Dah ada lama. Dah ada sebelum tu. Tak ada permulaan pun kau ni sebenarnya. Cuma kau tak ingat aja. Macam mana kalau orang lawyer buruk tu? Macam mana kau tahu kau ada permulaan? Surat beranak boleh tipu. Mak cakap dulu kau tak ada. Mak yang lahirkan kau baru kau ada. Mak boleh tipu. Kata orang lawyer buruk. Apa dalil kita ni ada permulaan? Aku tak ada lah 100 tahun lepas. Aku tak ada. Engkau tak perasan kau ada. Engkau tak ingat. Kalau dia tu. Macam mana? Apa dalil? Dalil. Bahawasanya kita ni ada permulaan. Dalil dia. Kalau orang lain buruk lah. Kita kata dalil kita ni ada permulaan. Kita ni baharu adalah kita ni tak kekal. Kita ni binasa. Tak percaya? Mes ini. Aku nak tembak kau. Aku nak pancung kau. Lepas tu kau mati. Nak try? Oh, yakin. Yakin tak? Yakin. Kau yakinlah maknanya dia telah yakin dia itu binasa. Tak ada main ambil. Aku nak naik atas gunung, nak lepar, biar hancur kau kat bawah. Kalau kau kata engkau ni nak bukti, main aku buktikan. Oh, tak boleh. Kenapa? Memanglah kita binasa. Bila engkau binasa, itulah dia dalil bahawasanya ada permulaan. Itulah dalil dia. Binasa adalah dalilnya ada permulaan. Ada permulaan, dalilnya adalah binasa. Tapi kena faham sungguh-sungguh dulu. Jadi tak perlu kita kata, tengok tu, orang tu mati. Semua mati. Orang tu macam kita juga. Makna kita ni binasa. Itu dalilnya, tengok depan mata kita orang mati. Bolehlah pakai dalil tu. Dalil biasa, dalil straight dia panggil. Dalil straight. Ini dalil corner sikit. Kena fikir baru nampak dalil. Di manakah? Jadi maknanya, qidam dan baqa'. Dia dua dalil ni, dia berdalil sesama dia.
Apa dari Allah itu qidam? Baqa. Apa dari Allah itu baqa? Qidam. Kalau pernah terima tiada, pasti boleh terima binasa. Cantik. Itu ayat-ayat. Ayat kitab tu. Ya. Ya. Itulah dia. Apa ni? Itulah hukum akal. Itulah akal kita. Kalau pernah terima tiada, pasti boleh terima binasa. Itulah hukum akal kita. Akal. Habis dah faham dah tu. Mari kita masuk yang ada permulaan tapi tak binasa. Lepas dah faham tadi, dia ada permulaan. Dia baharu. Daripada tak ada kepada ada, tapi dia tak binasa, dia kekal. Kata tak boleh tadi. Apabila daripada tak ada kepada ada, daripada tak ada kepada ada, makna baru. Maka automatik dia tu binasa. Kan? Bila dia tu binasa, automatik dia ada permulaan. Bila dia ada permulaan, automatik dia tu binasa. Tak kekal. Ada juga yang ada permulaan tapi kekal. Baru nak masuk. Dah faham yang tu baru masuk. Adapun yang lain. Jumpa tak kat mana? Muka surat 16 Jawi, bawah sekali muka surat 25 Rumi. Allah, sekejap. Okey. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang tiada binasa selama-lamanya. Oh, ada juga. Tapi ada dia lain sikit. Mari kita baca. Tetapi bukan dinamakan kekal hakiki. Bukan. Bukan kekal sebenar. Bahkan kekal aridi, kekal yang mendatang jua. Seperti syurga, neraka, luh, arash, qalam, kursi dan ruh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang tatkala bertakluk kudrah iradah Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Kudrah, kekuasaan, iradah, kehendak. Kehendak Allah Ta'ala untuk kekalkan. Jadi kita dapat faham dia kata, walaupun begitu, faham sungguh-sungguh, dia kata. Maksud Allah itu kekal, automatik Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu tidak ada permulaan, qidam, automatik Allah itu baqa, kekal. Tidak ada permulaan tadi tu, tidak ada permulaan ataupun kekal tadi tu, kekal sungguh, kekal hakiki. Kekal sungguh. Sedangkan dia ada satu lagi, kekal aridi. Allah bukan kekal aridi. Allah tu kekal hakiki, hakikatnya kekal. Jadi, kita ni, kita ambil contoh dia lah, syurga. Syurga ni daripada tak ada kepada ada. Syurga bukan qadim. Syurga daripada tak ada, maka Allah ciptakan, maka jadi ada. Dan syurga takkan musnah sampai bila-bila. Syurga ni kekal. Walaupun syurga kekal, tapi syurga ni, jenis syurga ni menerima binasa. Boleh je nak binasa. Itu beza kekal syurga dengan kekal Allah. Kekal kita yang masuk syurga kan. Ada orang masuk syurga, dia kekal lah. Ada orang masuk neraka, kekal juga dalam neraka. Jadi makhluk ataupun manusia ni kekal. Allah juga kekal. Apa bezanya? Bezanya, Allah kekal hakiki, kita kekal aridi. Kekal mendatang. Kekal yang dikekalkan. Beza dia macam mana? Bezanya, Allah tu kekal. Mustahil binasa. Kita ni kekal. Tak mustahil binasa. Boleh je binasa kita ni. Cuma Allah kekalkan. Maka kita kekal lah. Allah nak iradah. Allah nak dan Allah berkuasa untuk kekalkan kita. Maka kita kekal. Tapi kekal kita ni, kekal yang jenis boleh binasa. Cuma kita tak binasa.
kita tak binasa. Tapi jenis kita, jenis boleh binasa. Soalannya, kenapa kita ni kekal? Kita tak binasa. Kenapa kita tak binasa? Dah Allah tak binasakan kita. Allah kekalkan kita, kita kekal lah. Walaupun kita kekal, kekal kita ni istilahnya menerima binasa. Boleh kalau nak binasa. Cuma tak binasa aja. Maksud binasa nanti dekat padang mahsyar nantilah, dekat akhirat nanti. Sekarang binasa sekejap lagi mati apa semua. Ni maksud binasa, maksud kekal tadi tu. Kekal, kita kekal, makhluk kekal, kita ni kekal. Kekal kita ni kekal yang boleh je nak binasa. Bukti kita boleh nak binasa, kita akan binasa iaitu mati. Maka terbuktilah kita ni jenis binasa, jenis boleh binasa. Tapi kita binasa? Tak. Kalau kita binasa pun kita ada balik lepas pada tu. Ataupun roh kita tak binasa. Tu roh, antaranya roh tak binasa. Tapi roh tu kalau nak binasa boleh. Tapi kenapa roh tak binasa? Dah Allah tak nak binasakan dia. Tu. Qalam. Qalam kekal. Arash, loh, semua tu kekal. Tapi dia boleh je binasa. Habis tu macam mana dia boleh kekal? Dah Allah kekalkan dia. Gitulah. Itulah. Jadi kita panggil kita ni selain pada Allah, dia panggil yang mana kekal, yang ada 10 perkara kekal, dia panggil kekal aridi, kekal yang dikekalkan oleh Allah. Kekal yang bertakluk, kekal yang bila ada kena mengena dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Maka kekal lah. Apabila kena mengena dengan Allah yang nak dan Allah yang berkuasa mengekalkan, automatik kita kekal. Maka kekal kita dipanggil aridi. Kekal aridi. Kekal yang menerima binasa. Sedangkan Allah bukan kekal aridi, kekal yang tidak menerima binasa. Sebab tu dia panggil mustahil binasa. Okey? Jadi kekalnya kita bukan kekal sifat kesempurnaan, bukan. Sifat kesempurnaan, antara sifat kesempurnaan adalah kekal, baqa'. Itu hanya pada Allah. Pada kita kekal juga, tapi kekal yang bukan kekal yang sifat, kekal yang bersifat kesempurnaan, bukan. Cuma kekal yang telah dikekalkan oleh yang maha sempurna. Kekal aridi, ada setengah kitab dia tulis kekal muqayyad. Kekal mendatang. Kekal mendatang, kekal dikekalkan, kekal aridi, kekal muqayyad. Muqayyad ni kait lah, bahasa Melayu kait. Bahasa Melayu kait, bahasa Arab kait. Jadi Melayu biasalah pelat dengan Melayu ni kan, bahasa Melayu. Dia jadi kekal yang dikaitkan atau kekal muqayyad. Atau kalau nak Melayu kan kekal mukait. Kekal berkaitan, yang berkait. Kekal yang berkait. Kait jadi kait. Melayu punya bahasa. Ada makhluk yang kekal tapi kekal aridi, iaitu bersebab. Nak kata bersebab. Kekal bersebab. Tak cantik lah, tapi nak pakai bersebab bahasa kita boleh lah. Tapi tak cantik bersebab tu. Boleh lah pakai. Jangan kita strict sangat. Boleh lah kekal bersebab. Kekal yang bersebab. Yang mana sebab apa? Sebab Allah kekalkan. Boleh lah. Sebab Allah nak kekalkan makhluk tu. Cuma bila kita sebut sebab, kita dah bahas sebelum ni. Allah dia tidak sebab. Tak ada kerana, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Habis tu sebab? Sebab tu pinjaman aja. Jadi panjang lah. Lebih baik jangan pakai sebab lah. Tapi nak pakai pun tak salah. Bila sebut sebab, seolah-olah Allah buat sesuatu dengan bersebab. Sedangkan Allah buat sesuatu bukan dengan bersebab. Sebab tu dalam kitab kita kata, bertakluk kudrah dan iradah. Yang ada kena mengena dengan kehendak dan kekuasaan. Yang mana kehendak Allah mutlak, kekuasaan pun mutlak. Kehendak mutlak, kehendak yang tidak bersebab. Kalau orang dia panggil suka hati. Tapi Allah tak ada kata suka hati sebab Allah mana ada hati kan. Suka hati. Jadi Allah apa? Naknya Allah, kehendak Allah tu tak ada terkait dengan siapa-siapa. Tak ada keterkait dengan sesuatu. Tidak bersebab. Tidak berkerana. Jadi kalau kita kata sebab, memang boleh guna. Tapi dia panjanglah jadi. Kalau sebut, ada makhluk yang kekal tapi kekal aridi, iaitu kekal yang dikekalkan oleh Allah. Cukup sekadar itu. Cuma tak salah nak kata sebab. Sebab kerana ni kena sentiasa kita fikir baru kita dapat. Sebab kita selalu kata Allah tu sebab kan. Sebab Allah sayang. Ada je kita punya sebab tu kan. Bahasa pinjaman kita tu tak apalah.
Cuma kalau tak mengaji, dia lama-lama dia faham sebab dengan maksud sebab lah. Kita dah buat baik. Mesti lah Allah kena bagi syurga. Mana boleh? Mana boleh Allah tak bagi? Sebab kita dah buat ibadah, Allah suruh ibadah, kita buat. Sebab kita dah buat, sebab kita dah buat ibadah, Allah mestilah macam Allah kena paksa pula dengan kita. Allah mestilah kena masuk kita syurga. Macam seolah macam Allah kena paksa. Macam kerja, dah kerja, bayar. Memang kena paksa pun. Seseorang yang bekerja, apabila dia telah melakukan tugas dia maka majikan dia kena paksa bayar. Kena paksa bayar. Maka walaupun majikan tu orang besar, orang hebat, tapi jadi orang yang berkuasa, majikan yang berkuasa, tapi kuasa dia tak mutlak. Sebab bila kita buat apa yang dia suruh, dia kena paksa bayar. Bayar kita. Allah tidak gitu. Tidak sebab-sebab. Ibadah pun Allah boleh masukkan dalam neraka. Maksiat pun Allah boleh masuk dalam syurga. Sebab tak ada sebab-sebab. Mutlak. Nak tanpa takut pada siapa-siapa, tanpa terikat dengan siapa-siapa. Jadi perkataan sebab tu sekadar pinjaman. Jadi elok jangan pakai. Kalau nak pakai pun tak salah. Jadi dalam Quran, ayat-ayat Quran, apabila menceritakan, membahaskan tentang baqaq. Allah ini baqaq kan? Bila cerita tentang, sebab kita sekarang ni tahu makhluk pun kekal, iaitu 10 makhluk yang Allah kekalkan tadi tu. Ada 10. Kita tahu Allah kekal, kita pun kekal. Yang mana Allah kekalkanlah. Yang mana kekal Allah dengan kekal kita tu kan dah sebut perbezaan. Dalam Quran pun berbeza. Jika kita tengok ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah itu kekal, maka ayat yang digunakan adalah baqaq. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu akan binasa, fana. Okey? Wa yabqa, yang kekal. Baqa tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah. Jadi dalam Quran kalau kita cari, kalau kita kaji, yang menceritakan tentang Allah itu kekal, maka ayatnya adalah baqa. Yang kita belajar ni adalah baqa. Makhluk juga kekal. Apa dia? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka yang beramal soleh apa semua dimasukkan dalam jannatu 'adnin. Syurga Aden. Sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada. Kekal mereka selama-lamanya. Bukan baqaq. Jadi kalau menceritakan tentang makhluk yang dikekalkan, maka ayat dalam Quran adalah khalidina fiha abada. Tak guna baqaq. Sedangkan baqaq tu kekal. Kenapa beza? Apa perbezaan? Kenapa beza? Bezanya kerana baqaq atau kekal makhluk khalidina fiha abada berbeza dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila sebut Allah, baqaq real, original. Sebut makhluk baqaq, makhluk kekal, khalidina fiha. Kekal. Khalidina fiha. Khalid adalah kekal juga. Baqaq pun kekal juga. Tapi bezanya apa? Baqaq kekal hanya untuk Allah. Dalam Quran lah. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada adalah kekal juga, tapi digunakan untuk makhluk yang Allah kekalkan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sama juga. Khalidina fiha maknanya makhluk yang Allah kekalkan. Itulah maksud baqaq zati dengan baqaq aridi. Baqaq zati itu original, real.
Baqa' kekal, sebenar-benar kekal, yang hakikatnya kekal. Panggil baqa' zati. Dengan baqa' aridi yang dikekalkan, bezanya macam-macam. Antaranya beza dalam ayat Quran pun beza, guna perkataan yang berbeza. Dan kekal kita kekal menerima binasa, kekal kita kekal dikekalkan. Sedangkan kekal Allah betul-betul kekal, sungguh kekal, yang sungguh kekal. Peringatan. Segala jisim semuanya binasa. Segala jisim semuanya binasa. Bila sebut segala jisim ni, bila sebut segala jisim, makhluk lah tu, jisim lah. Gabungan daripada jirim, jisim lah kita ni. Malah malaikat yang tak nampak pun jisim juga. Malaikat yang tak nampak, jisim dia panggil jisim latif. Jisim juga. Angin yang tak nampak, jisim juga. Sebelum kita masuk, ada soalan? Bila kita banyak bersedekah, bersilaturahim, takdir untuk kita boleh berubah, umur lebih panjang dan sebagainya, apa kaitannya ya Ustaz? Loh, saya dah terangkan sebelum ni lah, Puan Rohaya Bujang, kita dah siri yang ke-13. Siri, insya-Allah nak habis kitab ni lebih kurang 200 siri. Allah, banyak lagi 200. Jadi sekarang dah siri yang ke-13. Rasanya lah lebih kurang tu lah. Bab ni saya terang panjang lebar dah. Maknanya ada tinggal siri dah tu. Terlupa siri. Banyak bersedekah, bersilaturahim, umur lagi lebih panjang kan, macam sebagainya. Itu dipanggil takdir Allah yang mu'allaq, yang tergantung. Takdir Allah yang tergantung, yang mu'allaq, yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Jadi tak boleh kata berubah lah juga, sebab takdir, kehendak Allah yang pada Allah, kehendak yang ada pada diri Allah, kehendak yang real punya kehendak kat Allah, tak berubah. Kalau dia takdirkan kita mati 50, 50. 60, 60. Tak berubah. Habis yang berubah yang kata sebut bersedekah apa semua tu takdir yang tertulis dekat Lauh Mahfuz, malaikat semua boleh baca. Malaikat tengok kat Lauh Mahfuz, dia ni banyak bersedekah. Kemudian bertukar. Sepatutnya dia mati umur 50. Malaikat tengok mati umur 50, tunggu umur 50. Nak taruh nyawa, tiba-tiba berubah. Cing. Mati umur 60. Kenapa? Rupanya banyak bersedekah. Berubah. Itu takdir mu'allaq yang tertulis kat Lauh Mahfuz, yang makhluk boleh baca, iaitu malaikat boleh baca. Tapi yang dekat pada Allah sendiri, memang Allah takdirkan 60 pun. Cuma Allah letak dekat Lauh Mahfuz je 50. Gitulah yang maksud takdir yang boleh berubah tadi. Dia panggil takdir mu'allaq, takdir yang tergantung. Hakikat takdir dia panggil mubram, yang ada pada Allah. Takdir itu memang tak boleh berubah. Kalau berubah, tidak kekal lah. Macam kita bincang sebelum ni. Pendeklah saya jawab sebab dah nak jawab panjang lebar. Maksudnya, huwal awal wal akhir kat sini, tafsirnya dia bukan awal dan bukan akhir. Betul. Maksud huwal awal ada beberapa maksud. Huwal awal wal akhir. Kalau terjemah bodoh-bodoh, terjemah literal, terjemah bodoh-bodoh lah. Huwa, dia Allah. Awal, yang paling awal. Akhir, yang paling akhir. Boleh faham? Sebelum semua ada, Allah dulu ada. Boleh juga. Boleh faham gitu. Tapi tak habis lah faham, tapi boleh lah. Semua dah tak ada, last sekali Allah masih lagi ada. Itu maksud Allah awal dan Allah. Ini pahaman yang boleh juga. Boleh juga nak faham ni. Huwal awal wal akhir adalah sebelum semua ada, Allah dah ada. Okay, Allah dah ada. Apabila semua dah tak ada, apabila semua dah tak ada, Allah kekal ada juga. Boleh faham gitu. Cuma
dia boleh lagi goyang. Maksudnya, sebelum semua yang ada, Allah dah ada. Sebab awal. Maknanya Allah ada ni pun jadi sendiri, terjadi sendiri. Dia boleh jadi faham gitu. Okay. So, lepas semua dah tak ada, Allah masih lagi ada. Boleh juga jadi faham, Allah ada, lepas tu Allah tak ada juga. Tapi Allah last sekali yang mati. Boleh faham gitu. Cuma, janganlah faham gitu. Jadi, kalau nak kata nak faham, huwal awal wal akhir, Allah yang paling awal, sebelum lain-lain ada, Allah dah ada. Huwal akhir, sebelum setelah semua dah binasa, Allah masih lagi ada. Akhir, dia panggil yang terakhir. Boleh faham? Cuma, boleh lagi orang lawyer buruk itu lah. Cuma yang tepatnya apa? Huwal awal maksudnya tidak awal. Tidak ada permulaan. Huwal akhir maksudnya bukan akhir. Maksudnya tidak binasa. Jadi huwal awal maksudnya qidam, huwal akhir maksudnya baqa. Huwal awal dia yang awal maksudnya dia tak ada awal. Huwal akhir maksudnya dia tak ada akhir. Seolah-olah macam ayat Quran lain. Tapi faham lain. Huwal awal. Dia awal, bukan? Dia tak ada awal. Huwal akhir. Dia last, bukan? Dia tidak ada akhir. Seolah macam ayat Quran tu macam lain, tapi maksud dia terbalik. Maksud dia terbalik. Seumpama gitulah. Jadi, huwal awal wal akhir adalah Allah. Itu qidam. Bahaya, ya bahaya juga. Cuma kalau kita sekadar nak cakap, bolehlah. Cuma takut salah faham. Allah yang awal. Allah paling awal. Yalah Allah paling awal. Sebelum tu tak ada, ya. Allah jadikan semua, ya. Allah paling awal, ya. Kenapa macam mana Allah paling awal? Dia jadi sendiri. Paling awal jadi sendiri. Dia takut faham gitu. Allah yang terakhir. Semua dah mati, Allah tak mati-mati pun. Tapi last sekali, Allah duduk seorang-seorang tu, lepas tu mati. Boleh faham gitu juga akhir. Boleh faham awal macam tadi juga, jadi sendiri. Boleh faham akhir tu, last sekali mati juga, tapi last. Sebab tu, wal awal wal akhir adalah tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi, itulah maksudnya. Okey, sambung. Peringatan. Segala jisim, segala makhluk, semuanya binasa. Melainkan, binasa tu maksud adalah semuanya akan melalui fasa kehilangan, kebinasaan. Akan binasa lah. Dia akan melalui fasa itu. Tak ada. Okay? Binasa. Melainkan ajbuz dhanabi. Ajbuz dhanabi. Ajbuz dhanab. Ajbuz dhanab. Okay. Ajbuz dhanab. Apa benda ajbuz dhanab ni? Tulang kecil seperti biji sawi. Allah, aluh. Duduknya di tungking manusia. Tungking manusia. Ni apa? Dia panggil belikat. Tulang belakang ni, tulang belakang. Ujung sekali kat punggung tu, dia lembut tau. Dia macam lembut. Ujung tu dia panggil tungking. Tungking. Ujung tu ada. Halus, lebih halus daripada biji sawi. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Walaupun mati beribu tahun, dah kena tanam, ulat dah makan, tulang pun hancur dah. Sebab beribu-ribu tahun. Dan lepas pada tu, kiamat. Bila kiamat, semua hancur kan? Ada tak hancur? Tulang tungking ni tetap tak hancur juga. Walaupun tiupan sangkakala yang pertama tak hancur. Dia kata sini, itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Maksudnya bila ditiup sangkakala, tiupan kedua, tiupan sangkakala yang kedua, setelah lama dah tiupan sangka pertama, yang kedua, maka yang mati, yang binasa tadi, kiamat tadi, dia akan dihidupkan balik. Kalau manusia, hidupkan balik. Cara manusia hidup balik, tulang tungking yang tadi tu, dia tak hancur. Maka Allah turunkan umpama hujan, macam hujan turun kan. Kena tulang tungking tadi yang tak hancur tadi, tak hancur, tiupan sangkakala pertama tak hancur tadi, kena dia tumbuh macam tumbuh pokok. Jadi orang balik. Daripada tulang, benih lah benih. Macam mana dia mati, masa dia menghembuskan nafas terakhir, macam itulah dia akan dinaikkan. Kalau kecil-kecil lah, kalau besar-besar. Dan Allah kembalikan segala-galanya dekat dia.
Allah kembalikan habis semua. Allah kembalikan bercakap dia. Allah kembalikan cara dia bergerak. Malah Allah kembalikan cara dia berjalan. Jalan, cara dia jalan, dia jenis jalan ni. Maka dekat Padang Masyar nanti dia jalan macam tu juga. Allah kembalikan segala-galanya. Cara bercakap laju-laju. Apa sah cakap laju-laju? Siapa ni? Apa cerita kita? Kita dah jadi macam mana ni? Habislah. Dah kiamat ke apa nak jadi ni? Orang mana telanjang. Siapa suka cakap macam tu? Macam biasa kan? Itu macam biasa kan? Enggak. Tu Mamat tu kawan aku tu. Cakap macam tu. Tengok. Mamat! Lah! Aku dah agak dah. Cara bercakap pun Allah kembalikan. Kalau cakap slow-slow itulah nak banyak dia pun kita kat mana ni apa ni baju mana jadi macam tu juga. Allah kembalikan segala-galanya. Okey, soalan tu saya jawab last nanti. Sekejap lagi baca dulu. Okey, jisim maka dia tak musnah. Jisim sekalian nabi-nabi, maksudnya badan nabi. Badan nabi tak dimakan tanah. Maksudnya tak musnah juga. Malah memang terpelihara. Jisim orang mati perang fisabilillah, berperang di jalan Allah, lepas tu syahid. Sama juga. Tak musnah. Maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekal aridi. Allah yang kekalkan. Jadi semua ada 10 lah. Yang pertama arash, kursi, lauhil mahfuz, qalam, roh, jasad Nabi dan Rasul, jasad para syuhada, ajbuz zanab, tulang tungking, syurga. Bila sebut syurga, termasuk isinya lah. Syurga dan dalam syurga, isi syurga. Syurga, neraka dan isi neraka. 10. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara, setiap yang hidup, setiap yang diciptakan akan binasa. Walaupun guna perkataan kul. Kul. Walau guna perkataan kul. Semua bahasa Arabnya. Tapi maksud kul bukan semua. Sebahagian besar. Dia akan kata, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap benda baru tu bid'ah. Setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Setiap yang sesat dalam neraka. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang baru. Nabi tak buat. Sebab bila Nabi tak buat, dianya baru. Setiap, Nabi kata kul, setiap. Maka Nabi tak buat, kau buat bid'ah. Setiap bid'ah adalah dhalalah. Tak ada bid'ah hasanah, dhalalah. Dan setiap dhalalah, setiap kesesatan, neraka. Kau masuk neraka. Dia salah faham. Kul, ya maksud semua. Tapi maksud kul juga sebahagian besar. Buktinya, kullu man 'alaiha fan. Setiap kul, setiap sesuatu akan binasa. Tapi kecuali 10. Kalau kecuali 10, bukan semua lah. Bukanlah. Kata kul. Kul tu ada banyak makna. Ada makna semua, ada makna sebahagian besar. Jadi jangan suka-suka terjemah aja. Kecuali 10. Yang demikian, nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan. Ada permulaan dan ada kesudahan. Itu terbahagi kepada 3 bahagian. A. Tiada permulaan dan tiada kesudahan, iaitu zat dan sifat Allah. Allah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Ada permulaan, makna dijadikan ada permulaan, barulah. Tetapi tiada kesudahan, kekal. Iaitu syurga, neraka dan 10 perkara yang tersebut tadi. Ada permulaan, tapi tak ada kesudahan. Kekal selama-lamanya. Siapa? Kita. Kita kekal. Bukan kita je, 10. Okay? Yang C, ada permulaan dan ada kesudahan. Iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang di atas itu. Yang tersebut di atas. Kambing. Ada permulaan, ada kesudahan. Batu. Ada permulaan, ada kesudahan. Gitu. Selain daripada 10 ni, ada permulaan dan ada kesudahan. Maksud ada kesudahan tu dia akan binasa, hilang. Hilang gitu. Mula ada, lepas tu tak ada.
Allah ada, tidak ada permulaan dan kekal, tidak binasa. 10 perkara, apa dia 10? Aras, kursi, luh mahfuz, qalam, ruh, jasad Nabi dan Rasul, jasad para syuhada, ajbuz zanab, syurga dan isinya, neraka dan isinya, 10 ni kekal. Kekal. Kekal yang mana? Kekal, tapi dia ada permulaan. Kita baru cerita pasal Baqarah. Kita belum cerita dalil lagi. Dalil ada muka surat berapa? Dalil Baqarah. Dalil Baqarah. Muka surat 59. Rumi 59. Tebal ni lagi nak masuk dalil Baqarah. Ini baru cerita Baqarah aja, tak cerita dalil lagi. Oh, dah lama dah. Kerana tu kita kena sentiasa guna akal kita. Kita sentiasa kena berfikir-fikir kerana berkaitan ketuhanan. Dan kalau boleh belajarlah tauhid ni sampai mati. Kalau pekah dah tahu wuduk, dah pandai dah belajar wuduk, mantap dah, lepas ni tak payah belajar pun tak apa dah. Amal aja. Dah belajar semayang dah, bila ada kuliah semayang tak payah dengar. Sebab dah mantap dah bab semayang. Jika mantap lah. Kalau bab tauhid, belajarlah sampai mati. Belajarlah sampai mati. Bab tauhid. Bab lain dah pandai, tak payah belajar dah. Nak belajar pun boleh. Cuma kenapa? Mari kita tengok satu ayat Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam tu, neraka jahanam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Dalam neraka jahanam, jin dan manusia ramai. Kenapa jadi gitu? Lahum qulub, mereka mempunyai hati. La yafqahuna biha. Tak guna untuk memahami ayat-ayat Allah. Tak guna untuk kenal Allah. Dia ada qulub, dia ada hati. Dia ada jantung hati. Boleh kita kata dia ada akal. Boleh juga kita kan? Allah bagi akal. Tapi la yafqahuna biha. Tak guna akal, tak guna hati dia untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami tentang ketuhanan. Tempat dia mana? Neraka jahanam. Jin dan manusia. Walahum a'yunun. Ada mata. Ada mata, boleh tengok, ada mata. Allah bagi mata. La yubsiruna biha. Tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Untuk melihat kewujudan Allah, kekuasaan Allah. Walahum azanun, ada telinga. La yasma'una biha. Tak dengar tentang ketuhanan. Duk dengar K-pop, Hindustan, TV, lagu. Tu je dengar. Tapi tak dengar penerangan, penjelasan tentang ketuhanan. Itulah yang banyak dekat walaqad dzara'na li jahannam, dekat dalam neraka jahanam. Macam mana mereka ni? Ulaika kal an'am. Kalau macam nilah perangai, mereka umpama binatang ternakan yang hari-hari keluar pergi kerja, balik tidur, keluar pergi kerja, balik, keluar pergi kerja. Itu je hari-hari kerja dia. Cukup tahun pergi bercuti, cukup tahun balik kampung. Lepas tu tiap-tiap pagi keluar, balik petang rehat dengan ahli keluarga. Pagi keluar, masa mengaji tak ada. Orang sibuk pergi surau masjid, dia sibuk duduk dengan anak bini kat rumah. Sebab siang tadi dah kerja. Siang tadi dah kerja. Kenapa? Orang ni, orang kata orang, tapi Al-Quran kata ulaika kal an'am, macam binatang ternak. Macam lembu kambing lah, senang cerita. Macam lembu. Kena sebut biar ada kol-kolah sikit. Lembu. Macam lembu. Tu je kerja. Balik kerja cari makan aja. Ulaika kal an'am. Tapi yang tak sedapnya sambung ayat ni. Balhum adal. Kalau lawan lagi teruk daripada binatang ternakan. Binatang ternakan boleh juga buat korban lah. Ada nilai lah, sekilo RM40 lah. Baru ni kerbau beli sekilo RM40. Saja nak try daging sekilo RM40. Kuantannya harga kerbau. Walaupun macam kerbau, tapi ada nilai juga. Nak bergigil lah nak bayar. Kalau daging orang yang pergi kerja balik, kerja balik, tak bincang tentang agama, tak dengar tentang agama, buka YouTube, bukan cerita cari gosip, cari gitu, buka Facebook, cari benda lain aja.
Dia bukan macam anak am ni, lebih teruk lagi sebab daging dia nak jual RM10 sekilo pun orang tak nak beli. Daging tu. Daging. Kerbau pun boleh ada harga lah. Ujung sekali ulaikahumul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang ghafilun. Apa ghafilun? Orang utara kata dia ambil daripada Al-Quran, dia ambil daripada bahasa Arab ah. Ghafilun. Ghaflah jingga. Tu tambah. Ghaflah ni orang utara bercakap ni ghafil lah, ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai, yang lara ya. Ghafilun. Mereka orang-orang yang ghaflah. Jadi ada mata, ada hati menyelami lah. Ada mata memerhati, ada telinga dengar, ada akal berfikir, guna untuk mengenal Allah. Dan berharap Allah bagi kepahaman. Lagi lama nak faham, Allah baru nak masuk. Saya nak Allah alam dah. Tak apalah, bagi masuk. Seminit pun tak apa. Mudah-mudahan Allah bagi kepahaman. Lagi lama nak faham, lagi mudah nak terangkan pada orang. Lagi lama nak faham, lagi mudah nak terangkan kat orang. Lama daripada muda duk fikir tak boleh, tapi tak apa nak mengaji sangat dengar-dengar gitu, tapi duduk sentiasa ada dalam kepala tentang ketuhanan. Tiba-tiba dapat faham, lagi lama dia nak faham, lagi mudah nak terang kat orang. Ada orang kata bila saya terang-terang dia kata ustaz mudah faham. Ustaz terang agak mudah nak faham. Kadang-kadang payah kalau cari part-part lain. Kalau ustaz mudah faham. Itulah petanda berapa lama saya nak faham tak faham-faham. Bukan tanda bagus tu. Tu tanda tak bagus. Sebab tak cerdik. Lama sangat nak faham. Sebab tu boleh terangkan mudah untuk orang faham. Sebab kita sendiri terlalu lama nak faham. Tak faham-faham. Tak reti-reti. Jadi kalau senang faham, mudah nak terang. Susah nak terang kat orang. Senang faham, belajar sekali terus faham, susah nak terang kat orang. Kalau cari usaha beberapa guru dah, tak faham-faham. Akhir sekali faham, mudah nak terang kat orang. Dah. Habis wallahu alam. Ada satu soalan tadi. Soalannya sebelum kita ni. Mana tadi? Ustaz, dalam ilmu tasawuf perkataan syekh atau orang tua ni merujuk kepada yang bukan 20 tahun dia dan bermula 40 tahun setelah sudah dipanggil mayat agar beringat kehidupan di kubur nanti. Itu tak tasawuf. Tasawuf ya. Tasawuf 20 syekh. Tapi kalau selain pada tasawuf fiqh 40 baru syekh. Syekh ni 40. Tapi kalau dalam tasawuf dia awal sikit. 40 tu dia panggil mayit. Mayat lah. Mayat. Kalau 20 dia panggil syekh. Iyalah, betul lah. Agar beringat. Ya, betul. Betul. Kalau beraktikad jasad para nabi akan binasa, boleh jatuh murtad ke? Boleh. Ada kitab Kifayatul Muhtadi. Dia kata ayat macam ni. Semua orang pembohong. Ayat dia. Kifayatul Muhtadi awal-awal. Semua orang pembohong. Semua orang pembohong. Bukan semua orang. Semua lelaki pembohong. Tahu. Semua lelaki pembohong. Kita kata kat dia. Termasuk semua lelaki. Tak ada kecuali. Habis Nabi? Lelaki. Maka jika dia kata macam tu, jatuh iman dia. Sebab kita kata Nabi bohong. Tak, aku tak cakap Nabi bohong, aku cakap semua lelaki. Habis Nabi lelaki. Nah, macam tu juga dengan ni. Dia kata dia bukan kata gitu, dia kata semua manusia akan binasa. Semua manusia akan binasa. Semua, tak ada kecuali. Nabi? Tak kira semua. Maka jatuh iman. Tapi ni dia cakap direct Nabi binasa lagilah. Kecuali ada khilaf. Maka tak jatuh murtad. Kenapa saya kata gitu? Saya tak jumpa lagi khilaf tu. Jika ada khilaf bahawasanya Nabi dan Rasul ni memang binasa juga, jasadnya binasa, rohnya kekal, jasadnya binasa, maka tak jadilah. Sekarang tak tahulah ada khilaf ke tak. Yang setakat jumpa memang tak ada. Mana ada khilaf. Wallahualam. Kita mula tadi 10.40 sebab saya lambat tadi. Habis kuliah maghrib terus. Jadi lambat sikit. Jadi eloklah sejam.
Tangguh dulu. Alamak. Tanda dekat keempat mukhalafah. Keempat mukhalafah. Alright. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan salatul subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.